Jaya sampai dia mati kerana kebanyakannya hidup sebagai pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Pengkhianat diri dia, pengkhianat dengan Tuhan. Satu sisi dia berdoa, minta senang, minta limpahan rezeki, minta supaya rezeki dia murah. Satu sisi lagi, kat hati dia, dia tak percaya yang dia akan jadi kawan. Tak ke pengkhianat tu. Dia khianat doa dia sendiri. Sebelum anda berada kat dunia ni, Tuhan bila jadikan dunia ni, waktu itu belum ada manusia, Nabi Adam pun belum diturunkan. Anda sangka emas dah ada tak kat dunia ni? Emas segala logam, perak, platinum, uranium, minyak, batu permata, zamrud, nilam, batu delima, macam-macam logam ni semua, kekayaan Tuhan sudah ada kat dunia ni sebelum anda ni. Betul? Tapi sebenarnya anda dah ada dulu. Di dalam ilmu Tuhan, anda dah ada sebelum alam ni. Tapi anda belum diturunkan kat dunia tu. Tapi Tuhan siapkan tu semua. Anda ingat Tuhan siapkan tu untuk siapa? Untuk siapa? Saya. Kenapa dia nak jadikan batu zamrud jauh kat dalam tanah? Dia nak jadikan emas lompat-lompat dalam tanah ni, jadikan minyak begitu banyak, jadikan biji timah, biji besi. Kenapa Tuhan nak jadikan ni semua? Untuk siapa? Untuk kambing ke? Untuk anda punya kucing ke? Untuk siapa? Saya. Lalu Tuhan berikan satu perkara kepada manusia, iaitu Tuhan cakap dalam Al-Quran, telah kami sempurnakan bagi mereka bahagian dari kami. Tapi orang terlepas pandang ayat ni. Sempurnakan apa? Semua sifat Tuhan bukan kat atas langit, kat diri anda. Tuhan dah kasih. Dia dah kasih sifat kehendak. Kalau anda lapar, Tuhan bagi anda kehendak untuk apa? Makan. Kalau anda ngantuk, Tuhan bagi anda kehendak untuk apa? Sifat kehendak tu yang supaya anda dapat menggunakan sifat tu untuk kesejahteraan hidup, supaya dapat tolong orang yang lebih susah, supaya dapat hidup yang lebih baik, supaya anda dapat lebih banyak bersyukur. Kehendak tu, sifat kehendak tu, desire, kehendak untuk hidup mewah, untuk senang, untuk bina masjid, untuk bina rumah anak yatim, untuk tolong mangsa banjir. Untuk anda perlu berjaya. Kalau tak, Tuhan tak jadikan emas semua. Dia tak jadikan minyak, dia tak jadikan harta. Anda tengok kat lautan, anda pergi kat laut, anda tengok kat laut tu, apa anda nampak? Anda nampak laut, tapi anda tak nampak kekayaan Tuhan. Itu sifat kaya dia. Kat dalam tu berapa banyak benda. Anda berjalan kat luar tu, anda tahu tak, kat dalam bumi yang anda pijak tu, anda tahu kemungkinan apa ada kat bawah kaki tu? Macam-macam benda, macam-macam mineral, macam-macam logam kekayaan Tuhan ni. Dan sifat kaya Tuhan tu ditunjukkan pada siapa? Nak tunjuk kaya Tuhan, dia nak tunjuk kat mana? Kat manusia. Sebab tu kehendak dia dikasih kat kita. Sifat kehendak apa? Iradah. Supaya lepas tu dia kasih kudrat. Dengan kehendak engkau akan ada kudrat. Jadi segalanya, seperti Syarif cakap tadi, impian. Syarif cakap pasal impian tadi. Impian ni dia bermula dari alam gaib. Bayang, kemudian dia jadi nyata. Bayang bangunan, jadi bangunan. Bayang ladang penuh jagung, barulah petani itu akan semai benih jagung. Ada tak petani yang suka-suka nak semai sebarang benih sebelum dia tahu apa hasilnya? Dia kena bayangkan dulu. Dia sudah baik sangka, dia tahu apa yang dia nak. Bermula dari gaib, dia akan jadi nyata. Itulah sifat Tuhan. Sebelum alam ni ada, bentuk alam ni, bentuk anda dah ada dalam ilmu Tuhan. Lepas tu kasihlah cerita kun payakun untuk sebagai syarat lah, jadilah. Tapi sebelum jadi itu dia dah ada. Dia dah ada. Sebab tu siapa yang boleh bayangkan sesuatu, benda tu sudah ada. Di fourth dimension, benda tu dah ada, tunggu waktu untuk jadi nyata. Siapa pakai benda tu? Kerana itu saja yang membezakan anda dengan semua makhluk lain. Langit tak diberi kuasa bayangan, gunung tak boleh membayangkan, haiwan tak boleh membayangkan,
lautan tak boleh membayangkan, malaikat tak boleh membayangkan, hanya khalifah dia. Sebab tu kau jadi wakil aku tuan di dunia ni. Sebab kuasa aku yang boleh dari bayang boleh jadi nyata, hanya kau je aku kasih. Tapi malangnya manusia jadi pengkhianat. Dia bayangkan benda apa? Tak mungkinlah aku boleh senang, tak mungkinlah aku boleh berjaya kat sekolah ni, tak mungkinlah prospek nak join aku ni. Dia jadi pengkhianat seumur hidup dia. Macam mana doa nak kubur? Macam mana Tuhan nak ubah hidup dia? Jadi berhenti jadi pengkhianat. Rugi. Manusia ni suka tak suka, kita semua dah pakai kuasa ni setiap hari tau. Anda bangun pagi sampai anda tidur malam, beribu kali suara hati itu berkata-kata. Dan kebanyakan suara hati manusia ni semua suara hati yang negatif. Jadi jangan hairan apabila hidup mereka jadi negatif. Kerana bila anda berprasangka negatif, ibarat anda sedang menanam benih. Benih ni dia pasti akan tumbuh. Ada tumbuh cepat, ada tumbuh mingguan, ada bulan baru tumbuh, ada tahun, tapi dia pasti tumbuh. Jadi hidup orang yang susah hari ini menanggung hutang dan bermacam-macam kekecewaan, kehampaan, kerana dia telah tanam benih kecewa pada waktu-waktu lalu. Dia tak sadar. Dia tengok TV benda negatif, dia reaksi. Dia baca WhatsApp perkara negatif, dia memberi reaction ke situ. Jangan react benda negatif. Kalau benda negatif anda lihat, anda tukarkan kepada positif. Kerana segalanya berlaku dari dalam diri. Semuanya berlaku dari dalam, bukan dari luar. Biarpun anda panca indera, anda lihat benda susah kat luar, anda jangan terima, jangan accept benda tu. Anda tukar dari dalam, anda bayangkan benda yang baik. Bila anda bayangkan benda yang baik, dia akan bertukar besok lusa, yang baik akan datang dalam hidup anda. Balangnya ulama Islam tak kupas hadis qudsi. Tuhan cakap, aku adalah apa yang kau sangkakan. Kalau dia kupas benda ni, boleh bikin buku yang tebal. Tuhan cakap, aku adalah apa yang kau sangkakan. Apa yang anda sangkakan? Tuhan dekat mana? Tuhan cakap, aku lebih dekat pada kamu dari urat leher kamu sendiri. Urat leher anda dekat mana? Anda dekat mana? Anda dan urat leher anda ni ada dekat mana? Jadi anda yang mana satu? Ini urat leher, ini kulit, ini rambut, ini gigi. Anda yang mana satu? Ini dada, aku yang mana satu? Aku kena faham. Tuan cakap, aku lebih dekat pada kamu dan urat leher kamu sendiri. Maknanya segala yang anda gunakan sekarang semua sifat Tuhan, bukan anda punya. Jadi orang yang jadi faham ilmu ni, dia jadi kaya raya sebab dia faham sifat Tuhan. Sebab Tuhan tu sangat dekat, lebih dekat dari diri kita sendiri. Dia lebih nyata dari diri kita sendiri. Dia sangat terang, sangat nyata. Pada manusia betul, dia hijabkan diri dia. Jadi ini ilmu Yahudi kaji. Sebab dalam kitab-kitab Zabur, Taurat ada, Tuhan dah ceritakan tentang rahsia, dalam Injil pun ada. Tapi kita banyak cerita apa? Supaya banyak, nanti dapat pahala besar surga. Kita gilakan upah saja. Kita memperlekehkan Tuhan. Kita, kalau Tuhan tak jadikan syurga, tak ada orang sembahyang saja. Padahal kita pakai kuasa dia nak sembahyang, pakai kuasa dia. Segala gerak tu kuasa dia. Nak minta upah orang nak pahala. Malu. Orang faham ni, dia malu nak minta syurga. Tak layak pun, sebab bukan kau punya kuasa yang kau nak minta syurga besar. Jadi ubah mindset. Iradat, sifat kehendak, jangan salah pakai. Tukar kehendak dari sekarang. Tukar segala kehendak. Banyak sangat saya nak cakap ni. Sampai saya tak tahu apa nak cakap ni sebenarnya. Banyak pasal topik dia macam dia lari sikit tau. Tiba kan. Network marketing. Topik network marketing. Network marketing. Jadi saya ni kalau awal tahun lah, tak berapa puluh tahun dulu, awal tahun seperti ni, anak saya masih belum ada buku lagi. Anda semua dah beli buku sekolah kan? Anak-anak dah beli buku sekolah. Awak tu orang memang tak bayar buku lah. Anak kan, buku. Belum. Anak saya kadang-kadang Februari, March pun belum habis, belum komplit buku. Sebab apa? Beberapa tahun waktu itu, tiap-tiap tahun saya cari buku second hand. Saya tanya rumah saya. Buku terpakai kerana tak ada duit nak beli buku.
Ridwan pakai buku tu pakai, Sarah pakai buku tu pakai, anak saya 6 orang. Saya kerja kilang aja. Jadi bila Tuhan beri kita hidayah, bila kita sedar kita punya kemuliaan sebagai khalifah ni, rupanya mewah ni jangan dikejar. Kau fahamkan aku sangat dekat dengan kau. Aku sumber segala kekayaan. Kalau kau lihat segala yang kaya depan mata kau, orang cerita pasal Bill Gates ke, orang cerita pasal Sultan Brunei ke, bukan dia, aku. Aku punya tu semua. Kau jangan kagum dengan dia, kau kagum dengan aku sebab aku sangat dekat. Aku sangat dekat. Segala sumber kekayaan anda lihat dalam dunia, semua dia punya dan dia dekat, dia ada serta dengan kita. Jadi kalau sifat tu sifat maha kaya ada pada diri, sifat maha perkasa ada pada diri, mana ada sifat maha miskin? Mana ada sifat maha kurang? Ada tak sifat Tuhan tu sifatnya maha kurang, maha susah hati ada? Maha berhutang ada? Jadi kita ni dah berlawanan dari sifat Tuhan. Sebab tahu je apa? Pasal tu yang kau sangkakan. Aku hanya nyatakan engkau khalifah aku dan kau adalah tanah paling subur. Kau tanam benih apa pun, tanah tak mungkin dia akan tumbuhkan. Dalam tanah yang paling subur tu ni, otak kita ni, tanam racun sebelah, tanam benih yang baik sebelah, dua-dua tumbuh. Bila disiram, ditaruh baju, dua-dua tumbuh. Tanah tak peduli. Kuasa bayang ni tak peduli. Dia tak peduli. Apa yang anda tanam, kun payun dia jadi. Waspada apa yang anda tanam. Kerana setiap hari anda sedang menanam benih. Dan yakinlah bila anda boleh bayangkan sesuatu tu yang baik, ibaratnya anda, saya cakap bayangkan tadi, dia suruh tutup mata bayangkan apa tadi? Impian. Kalau anda bayangkan ATM, anda pilih ATM card, semua ada ATM card kan? Anda pergi ke ATM card tu, lepas tu anda nak draw duit 1,000 ke 2,000, lepas tu anda lihat nama anda, lepas tu baki. Baki berapa yang anda suka? Bagi 100, 1,000, 10,000, 100,000, juta? Juta? Yakin? Ada mustahil tak Tuhan tu kasih anda juta? Ada mustahil tak? Sikit pun tak ada mustahil. Begitu mudahnya Tuhan nak berikan, mengalihkan kekayaan kepada diri kita yang dia menyertai kita sekarang ni pun. Seperti Tuhan nak jadi sehelai rumput di atas gunung, Tuhan nak jadi setol ais snow di Alaska. Itu semua sifat dia juga. Tak ada susahnya bagi dia. Jadi anda tutup mata juga. Bayangkan ATM anda pergi ke ATM, anda draw keluar duit 1,000, lepas tu anda lihat nama anda baki. Anda bayangkan berapa, lepas tu anda senyum. Boleh? Okey, mula. Banyak tu. 12 kosong. Satu kosong pun tak tahu tak kira berapa kosong. Baik. Okey, anda sudah pakai kuasa siapa? Tuhan yang diberikan kepada anda kerana anda khalifah dia. Dia tak beri kat lembu lah. Lembu tak boleh bayang tu. Kalau lembu boleh bayang, biasanya dia pakai baju sekarang. Betul. Anda hanya perlu satu syarat je nak dapat tu. Satu syarat. Tuhan cakap tak ada mustahil bagi aku. Bagi engkau ada satu syarat. Segalanya akan jadi satu syarat je. Kau percayalah. Satu syarat je. Kau hanya perlu percaya. Bila kau percaya, benda tu ibarat jatuh di tanah yang subur. Yang dah bayangkan tadi, dia mula tumbuh. Jangan ragu. Ragu membatalkan. Dia akan jadi. Kerana dia sudah ada. Dia sudah jadi. Cuma diraibkan dari pandangan. Diraibkan dari pandangan. Dia tak kasi akan nampak. Tapi benda tu sudah ada di alam gaib. Sebab alam gaib ni sebenarnya dia lebih nyata dari alam nyata tu. Sebab segala yang nyata bermula dari yang gaib. Gaib tu yang original. Yang ini tak original. Kita ni tak original. Ya. Jadi bila melalui hidup yang susah tu, buku textbook cerita balik kan? Kan? Pinjam buang textbook, tanya kawan, tanya apa, pergi sekolah, pergi dekat supermarket, kalau orang ada sedekahkan textbook tu,
ambil bagilah anak-anak pakai kan. Jadi tahun demi tahun berlalu di pangkal ya orang saya tentang neo-marketing. Saya suka neo-marketing ini kenapa? Saya tak suka menjual. Saya orang yang tak suka menjual, malu nak menjual barang, saya tak suka. Tapi kita tunjukkan konsep yang bulat-bulat tu, yang bulat tu awak, ni 3, beli 100 LP, ni pun beli 100, ni pun 100. Ini 100 ni nak beli 1 lori, ke nak beli 2 botol? Kalau 2 botol nak jual ke? Mana boleh orang jual 2 botol jadi mewah, jadi kaya? Tak masuk akal. Bermakna konsep ni bukan suruh jual, konsep ni suruh pakai. Kenapa nak pakai sendiri? Kenapa nak pakai sendiri? Sihat. Sebab sendiri pun nak sihat. Tak logik lah orang jual makanan kesihatan kat orang lain sendiri pun tak makan. Ada logik tak? Tak logik. Orang lain sihat, lepas tu awak itu kan dulu hospital sakit, lepas tu kering lah, cancer. Mana ada logik? Jadi disuruh beli pakai sendiri. Lepas tu saya tunjuk ni, ni dengan ni awak dapat sekian. Bila berebak sini awak dapat sekian. Ini sampai awak dapat 10,000. Kalau sini awak dapat beratus-ratus ribu. Kalau bonus platinum paling kurang berapa sebulan bila awak tidak platinum ini? Tak kurang dari RM 300,000. Bulan pertama saya capai platinum tahun 2010, saya dapat 120 dekat 150,000 Singapore dollar. Mana dekat berapa? Dekat 400,000. Sherry pun bulan pertama capai platinum 400 lebih ribu juga. Itu platinum yang baru. Awak tahu tak platinum yang awal-awal kat US yang capai platinum berapa bonus? Dia sudah juta semua. Di mana ni? Tapi apa bisnesnya yang dapat juta? Saya lihat banyak orang buka bisnes. Kawan-kawan saya keluar duit $300,000 buka bisnes, $150,000. Nak dapat suku apa yang saya dapat pun tak dapat. Empas pula sehari-hari kat kedai berpuluh-puluh. 3 pagi dah bangun, pergi pasar, cari daging, cari sayur, cari apa. Uruskan pekerja curi duit, yang penting, yang MC. Hari-hari sakit kepala, paperwork, stok, barang basi, expire lah, reject lah apa. Kita tak melalui itu semua. Kita tak ada paperwork. Kita bangun pagi tak ada hutang pekerja. Kalau orang berniaga, bangun pagi, pertama dia ingat dia sedang berhutang pada pekerja kerana nak bayar gaji pekerja nanti. Dia sedang berhutang sewa kedai. Kita tak ada sewa kedai. Kita tak ada paperwork. For life keluar duit beratus-ratus juta, bikin bangunan, beli tanah, beli machinery, beli alat-alat research, elektronik, gajikan saintis, keluar duit berjuta-juta, ajak anda jadi business partner, dia suruh keluar anda keluar berapa juta? Pola dah keluar lebih 100 juta, dia suruh anda keluar berapa juta nak jadi business. Pola cakap, engkau jadi business partner aku, untung bagi 2. Tak mau bagi 2 lah. Engkau ambil 64%, aku ambil 36. Aku bagian manufacturing, bagian machine, bagian packing, bagian labeling, bagian export, bagian buka office, bagian uruskan pekerja, bagian handle orang punya komplain, orang punya produk reject, expire. Engkau tak payah buat tu semua. Engkau hanya buka mulut, cakap ke orang, nak jadi business partner tak? Beli pakai sendiri. Ada tak orang yang waras kat dunia ni, yang orang keluar 100 juta, ajak dia jadi business partner, keluar RM80 atau RM300 untuk dapat lebih daripada yang keluar 100 juta. Dia dapat 64%, itu dapat yang dia tak nak. Ada tak? Orang waras. Jadi anda sudah tahu berapa banyak orang gila kan? Banyak orang gila. Anda buka bisnes, keluar 1 juta. Kalau anda nak saya jadi business partner, saya kena keluar kurang-kurangnya RM500,000. Betul? Untung 50-50. Anda bagian manufacturing, saya bagian marketing. Betul? Anda beban banyak, saya tak ada beban. Saya marketing saja. Anda kena urus macam-macam factory punya urusan. Tapi saya kena keluar RM500,000. Ini pola keluar 100 juta, awak keluar RM80. Awak nanti nak fikir dulu. Memang nenek kau betul lah. Memang salah beranak lah ni orang ni. Salah tempat lah dia dilahirkan. Dia punya bagang tu tak bisa cakap lagi lah. Tapi mungkin anda tak terangkan ni. Jadi akhirnya bukan dia bagang, anda pun sama bagang juga. Betul? Anda pernah terfikir tak? Dia keluar 100 juta, buat macam-macam, anda keluar RM80. Keluar rumah, hanya jangan lupa bawa mulut. Gigi tinggal tak apa. Betul tak besar? Gigi tinggal kat rumah tak apa. Ya, gigi original. Saya pun original tapi dah banyak jatuh juga kan. Kita tak apa boleh bikin duit ada. Dipasang.
Itu saja. Tapi yang jadi musuh apa? Musuh Anda yang selama ini Anda tak jadi platinum. Macam mana tu dikatakan diri sendiri jadi musuh? Pengkhianat. Anda tak kenal diri Anda sendiri. Tuhan cakap, setelah aku dah siapkan emas, logam-logam kekayaan kat dunia ni, hanyalah untuk khalifah aku namanya manusia yang yakin dengan aku dan berani, tak ada ragu, tak buruk sangka dia akan dapat kekayaan tu. Yang ragu, buruk sangka dia tak dapat. Dan dia jadi pengkhianat. Dia doa lain, hati dia mengkhianati doa dia. Dia nak harap surga aku lagi, pengkhianat ni. Waspada. Waspada. Sebab dia lupa surah Al-Baqarah. Tuhan cakap ayat 125. Tuhan bukti ni siapa? Ayat 125 ke? Saya lupa. Tapi surah Al-Baqarah saya tahu. Lalu setelah dijadikan manusia ke dunia ini, lalu aku berikan mereka sedikit ujian ketakutan. Kalau dikupas ayat ni, tebal bukunya, tapi tak ada ulama nak kupas. Ujian ketakutan. Kalau anda sekolah darjah 1 naik darjah 2, perlu ujian tak? Darjah 6 pergi menengah 1 perlu ujian tak? Dari sekolah menengah nak pergi universiti perlu ujian tak? Jadi tujuan ujian ni untuk anda mengalah ke atau anda menghadapi ujian dan meningkat? Menghadapi ujian dan meningkat. Bukan mengalah dan lari pada ujian kan? Lalu Tuhan cakap, aku beri mereka sedikit ujian ketakutan. Takut lapar, takut miskin, takut tak jadi, takut orang tak nak, takut itu, takut ni. Kalau anda tak takut selama ni, anda rasa dah jadi platinum. Kerana takut orang tak nak, kerana anda sangka diri dia yang kontrol diri, anda sangka buruk sangka tu, Tuhan makbulkan. Jadi takut yang ada pada anda tu yang sudah memaku pasak kita, mulut kita jadi bisu, telefon jadi 10 tan berat nak angkat, nak bagi tahu kawan, apa khabar, lama tak dengar berita ni, aku tengah buat satu benda yang baik, sangat excited nak jumpa kau. Takutlah. Kerana Al-Baqarah dia cakap, aku uji mereka dengan sedikit kita. Awak takut orang tak nak benda yang baik ni. Awak takut orang tak nak benda yang kena keluar 80 ringgit untuk dapat share dengan syarikat keluar 1 juta. Awak takut pula. Takut untuk pasal pula. Jadi tujuan Tuhan cakap, aku uji mereka dengan sedikit ketakutan supaya anda mengalah dengan ketakutan tu, supaya anda atasi ketakutan tu. Supaya anda atasi ketakutan ke atau supaya anda lari pada ketakutan? Atasilah ketakutan tu. Pasal Tuhan dah janji. Uji. Bila anda sedar itu, anda tak ada problem lagi. Sebab itu seorang army, tentera di Amerika dulu, bahagian bomb squad, dia banyak kawan-kawan dia dalam tentera mati. Sebab bila dia orang nak hilangkan booby trap tu, jangkap sama ke, atau dia kena defuse bom tu, banyak yang mati. Kalau tidak, banyak yang kaki hilang, pecah, kaki hancur, tangan hancur sebab bom meletup. Jadi bila dia diberitahu tentang network marketing, waktu itu di dalam army, dia buat network marketing part time, dia cakap, senangnya benda ni. Kalau orang tak nak, kalau aku gagal, aku cakap dengan orang tu gagal lah, dia tak nak macam aku kira aku gagal lah. Tangan tak, kaki tak putus. Kalau aku gagal anu bom, putus kaki, putus tangan, nyawa hilang. Ini nyawa tak hilang, kaki tak putus, gigi tak tercabut. Apa yang aku takutkan? Dalam sekejap masa dia jadi millionaire. Berhenti army, sekejap masa dia jadi jutawan yang sangat terkenal. Dia cakap, kenapa? Manusia ni bodoh sangat. Dia pergi takut. Bayangkan kalau dia kerja macam aku dulu untuk kali bom. Barulah tahu takut tu apa. Jadi apa yang anda takutkan sebenarnya selama ni? Sudahlah, Tuhan kasih tu tes saja untuk anda atasi ketakutan tu, supaya anda sedar segala sifat sempurna dah ada kat diri. Sifat maha perkasa semua dah ada. Sifat tahu semua dah ada. Sifat kehendak tu, iradah semua dah ada. Pakai. Jadi lihat keliling kita begitu banyak, bukan bilioner pun dari Tuhan yang satu. Kenapa dia kasih orang tu, dia tak boleh kasih awak? Ada susah ke nak kasih awak jadi jutawan supaya awak boleh sedekah banyak-banyak, supaya awak boleh bersyukur banyak-banyak? Ada susah ke bagi Tuhan? Tapi masalah apa? Ragu tu masih tebal di hati. Itu buang dari sekarang saat ini. Kerana bila anda sudah bayangkan tadi kat ATM, anda dah bayangkan rumah impian anda dah boleh bayangkan kereta impian anda, dia sudah wujud di alam gaib yang bakal datang dalam hidup anda.
dia sedang dalam proses untuk sampai. Yakinlah, karena hanya itu saja kelebihan manusia dari semua makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Jangan salah pakai ilmu bayar, kerana semua manusia dah pakai. Jadi, jadi cakap dengan sebelah, kau pasti jutawan dermawan. Cakap. Lagi cakap. Kau pasti jutawan dermawan. Aku pasti jutawan cemerlang. Jadi nakkan ilmu lagi, besok datang pukul 3 petang, ilmu part 2. Macam kalau ada ketakutan, supaya hilang ketakutan. Supaya kalau ada malu, hilang segala kemaluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.